أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكريم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah sama-sama kita istighfar dan selawat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi sembah kesyukuran yang mutlak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan limpah kurnia, izin, inayah dari Allah Subhanahu wa taala jualah maka pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan, dihimpunkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita hadir ke masjid. Dan sebentar tadi alhamdulillah kita telah pun sama-sama dapat menyempurnakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita dirikan beserta dengan segala bentuk amalan, kebaikan, kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini dan sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan penglihatan yang ada nilai ganjaran pahala di sisinya, yang akan menjadi bekalan terbaik untuk kita bertemu dan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Dalam masa yang sama, marilah juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bermuhasabah, kita bermunajat, bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar segala bentuk kesalahan, kesilapan, khilaf, kekurangan, dosa maupun maksiat yang telah kita lakukan, sama ada yang kita sedar maupun tidak, sama ada yang besar maupun kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluas-luas maghfirah dan keampunan. Mudah-mudahan dengan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara tersebut tidak akan lagi menjadi suatu beban,
yang perlu kita tanggung, yang perlu kita jawab apabila kita dihisab di yaumil mahsyar kelak insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita pada malam ini untuk membincangkan kitab Syarah Al-Hikam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah pun bincangkan beberapa lagi perkara di bawah hikmah yang keempat dengan tajuk rehatkanlah dirimu daripada tadbir, dan kita telah bincangkan pada pertemuan yang lalu sehingga ke muka surat 37 pada perenggan yang pertengahan. Kita kata daripada Ibrahim Al-Khawas, dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada perenggan yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Sahal bin Abdullah mengkategorikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu taklif ataupun tanggungjawab mereka, yang kedua ajal maut mereka, dan yang ketiga melaksanakan segala urusan mereka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bincangkan hikmah yang keempat ini. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Dan kita dah kupaskan yang lalu, bukanlah bermakna rehatkan diri kita ini daripada tadbir itu bererti kita dah tak perlu nak buat apa-apa kerja. Kan, tadbir ni apa-apa urusan harian kita lah. Daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur semula, kita yang tadbir urusan kita itu tadi. Kita bangun tadi, kita yang tadbir urusan tersebut. Kita nak pergi kerja, kita nak pergi masjid, kita nak pergi pasar dan sebagainya. Apa sahaja urusan itulah tadbir kita hari-hari. Lalu apakah tadbir yang perlu direhatkan? Tadbir yang perlu dielakkan yang kita bincangkan sebelum ini iaitu tadbir yang mana yang tidak disandarkan dengan kehendak dan juga ketentuan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain, kalaulah kita meletakkan satu sasaran, satu matlamat, satu pencapaian yang kita kena sasarkan, bukanlah kita mesti dapat perkara tersebut dengan keazaman kita. Kita hanya boleh capai dan dapat perkara itu tadi bila mana ia berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tadbir yang kita kata, kalau kejap lagi ni kita nak pergi pukul 9 ni kan kita nak pergi main badminton contoh. Kita pun kata dengan kawan tadi janji pasti pukul 9 ni kita akan jumpa dekat tempat sekian-sekian. Bila mana kita aturkan begitu dan kemudian kita meletakkan sasaran bahawa kita mesti dapat buat perkara itu yang salah. Tadbir begitu yang kita kena elakkan sebab perkara itu tadi hanya akan berlaku dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu kita kena rehatkan. Yang betulnya bila mana kita letak macam tu tadi, sasaran kita, janji kita, apalah saja target kita tadi, maka sandarkan dia dengan insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah izinkan barulah perkara tersebut boleh berlaku. Dan Sahal bin Abdullah mengatakan bahawa ketetapan Allah itu ada 3. Ini tadi kan kita kata apa yang kita buat, apa yang kita tadbir, apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan, ia hanya akan berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketentuan Allah tu ada 3. Apa dia? Yang pertama kata Sahal bin Abdullah, taklif. Taklif iaitu tanggungjawab mereka, kita ni. Ini sebab ini dikatakan tentang ketetapan Allah pada manusia. Yang pertama taklif, tanggungjawab. Tengok balik pada diri kita. Apa taklif yang ada pada kita? Untuk hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita semua yang ada kat sini, bukan sahaja yang ada kat masjid ni, yang ada kat rumah, yang ada kat mana-mana pun di atas muka bumi ini, setiap satu daripada manusia itu tadi, dia ada taklif dia sendiri. Jangan kita kata, saya tak ada apa-apa tanggungjawab. Saya tak ada apa-apa perkara yang saya nak tadbir. Tidak. Taklif ini bukannya mesti bila mana, dilantik sebagai pengerusi tertentu. Ni tadi dilantik tadi sebagai setiausaha. Ni tadi dilantik sebagai ahli jawatan kuasa. Baru ada taklif. Tidak. Bukan taklifan itu secara zahir yang kita nampak jawatan itu. Tidak.
Kita kata siapa pun kita, oh, saya ni kerja sekian-sekian. Apa sahaja pun kerja kita. Hatta kita tak ada kerja pun. Yang duduk gelandangan, yang tak ada rumah, yang tak ada tempat tinggal, yang tak ada pekerjaan. Ada taklif juga pada diri dia. Apa taklif dia? Tanggungjawab dia lah sebagai manusia. Dia manusia tak? Manusia lah. Bila mana manusia ada tanggungjawab tak? Ada. Kalau dia Islam, lagilah dia ada tanggungjawab dia kepada agama tu tadi. Kalau dia bukan Islam, dia ada juga tanggungjawab dia pada diri dia. Jadi, taklif ini tadi, tanggungjawab ini tadi, ada pada semua manusia. Dan kalau kita renung balik diri kita, boleh tengok balik. Banyak tak taklif kita? Kalaulah kita ni tadi seorang anak, maka kita ada tanggungjawab kita taklif kita tadi. Tanggungjawab kepada ibu bapa kita. Kalau kita ni dah lah jadi anak tadi, kita pula dah jadi suami, maka ada taklif kita, tanggungjawab kita tadi terhadap isteri kita. Ada dah zuriat pula, maka adalah tanggungjawab kita pada anak. Dah ada pula tadi menantunya, dah ada dah cucunya. Makin besarlah tanggungjawab dan taklif kita. Apatah lagi kalau ada tanggungjawab yang lain. Dalam persatuan ada dilantik tadi sebagai jawatan tertentu. Dalam masyarakat tadi ada lagi jawatan tertentu yang diberikan tanggungjawab tadi, taklif tadi. Maka itu semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh tidak, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan sebaiknya. Jadi tengok balik apa tanggungjawab kita, maka tunaikan tanggungjawab tersebut. Sebab itu taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Sahal bin Abdullah kata, ketetapan Allah ialah dalam bentuk taklif. Dalam bentuk tanggungjawab itu tadi. Dan yang kedua, ajal maut. Dan kita pernah sebut, kita pernah ulang sebelum ini. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila mana sampai sahaja ajal ini tadi, maut ini tadi, maka tak akan dicepatkan walaupun sesaat, sedetik, dan tak akan juga dilewatkan walaupun sedetik. Maknanya bila mana dah sampai dah ajal itu tadi, maka itulah dia. Seperti mana yang telah termaktub di Lauh Mahfuz itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini, datang bersama-samanya tadi ketentuan ketetapan ini tadi. Bila kita ni tadi si fulan bin si fulan ini tadi akan dilahirkan, dah ada dah. Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah ditetapkan dah. Bila si fulan bin si fulan ini tadi akan bertemu jodohnya, bila akan dapat zuriatnya, bila akan ditaklifkan dengan tanggungjawab tertentu, dan bila ajal ini tadi akan menjemput. Dah ada dah. Maka boleh tak nak ubah? Tak boleh. Tu yang kalau kita tengok kan, macam-macam keadaan, kita doalah, kita minta mudah-mudahan kita diberikan dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Kalau kita tengok banyak ada contoh-contoh pengakhiran yang baik. Ada yang ustaz tengah mengajar, ada yang imam tengah membaca khutbah, ada yang jemaah biasa tengah solat secara berjemaah mengikut imam, diambil nyawanya sampai ajalnya ketika itu. Ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang dalam keadaan-keadaan yang lain. Dalam perjalanan nak mencari rezeki yang halal, maka itu semua dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan ada juga yang sebaliknya, yang itu sebagai iktibar dan juga pengajaran kita, yang mana nak tunjukkan bahawa kita tak tahu pun bila kita akan sampai ajal. Sebab itulah kita kena sentiasa bersedia. Ni ingatkan diri sendiri juga. Kita kena sentiasa bersedia. Sebab apa? Tadi tak ada siapa pun yang tahu bila ajalnya tiba. Hatta Nabi SAW sendiri pun, bila mana ditanya, baginda tak tahu pun. Saat sampainya ajal itu tadi tak tahu. Walaupun kita kata, kan, ada orang kata, Ustaz, ada yang tahu ajal dia siapa? Mereka yang merupakan banduan akhir. Ini ada. Ada yang pernah, bila kita cerita bab ajal ini tadi, ada yang kata, Ustaz, ada golongan yang tahu ajal dia siapa? Yang mana dia merupakan banduan akhir. Sebab apa dia kata macam tu? Ustaz, banduan akhir ini, dia akan tahu sekian-sekian hari bulan, dia akan dijatuhi hukuman tersebut. Pukul sekian-sekian tadi, dia tahu dia akan kena berdiri di tempat tersebut.
Tapi adakah kita tahu saatnya ajal itu tadi akan sampai pada ketika itu? Wallahu a'lam. Betul itu hukuman itu tadi akan dijatuhkan pada sekian hari bulan pukul sekian. Tapi adakah aturan itu boleh berubah? Boleh. Ada aja yang berubah jadual. Kalau tak jadi hari itu kerana asbab tertentu, teknikal, alat itu tadi tak boleh buka lah. Petugas yang bertugas menjaga menarik alat itu tadi pun hari itu tak sihat dan sebagainya. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bukannya saat ketika itu tadi, waktu yang dicatatkan dalam rekod ini hukuman akan dijatuhkan, bukan itu waktunya. Tak akan ada manusia yang tahu. Catat pukul 8 kat situ, oh hukuman pukul 8, tapi rupanya tangguhnya ke pukul 9. Tak tahulah tu. Oh pukul 8, tapi rupanya ada yang lama, yang tak. Nyawanya Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan sekian, tak akan sampai pada waktu yang kita manusia aturkan. Sebab apa? Ni tadi. Ajal itu adalah ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Itu hanyalah perancangan manusia saja. Oh, pukul sekian. Tapi ketentuan akhirnya, ketetapan akhirnya, ni. Yang kedua, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada soal ajal, maut, manusia dan juga makhluk ini tadi. Dan yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala menurut Sahal bin Abdullah, iaitu melaksanakan segala urusan mereka. Urusan siapa? Kita, manusia ini tadi. Maka ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga ialah pada melaksanakan segala urusan manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita plan, kita merancang, oh besok ni sekian-sekian, besok hari Sabtu ni kita rancang nak buat majlis sekian-sekian. Tiba-tiba tak jadi. Macam kat masjid saya tu. Oh kita dah rancang dah, adalah jemput ustaz sekian-sekian ni. Tiba-tiba saat-saat akhir itu tadi, ustaz tu telefon, tak dapat sampai. Ada urusan yang tak dapat dielakkan, memang emergency. Maka nak buat macam mana? Terpaksalah pergi pada perancangan yang lain. Perkara itu apa sahaja yang berlaku, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang aturkan. Kita rancang, Allah Subhanahu Wa Taala merancang, dan sudah pasti perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang sebaik-baiknya. Sebab itulah dalam apa juga perkara, jangan kita rasa kecewa kalau apa yang kita rancang itu tak menjadi. Dan mungkin kita sebagai ibu bapa, kita merasakan bahawa anak ni tadi, yang bagus untuk anak ialah dia kena dapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. Kita merasakan bahawa yang bagus untuk seorang anak ialah dia mesti dapat belajar di universiti. Dia mesti dapat belajar di IPT yang hebat, yang ada nama, yang gah ni, yang jauh kat luar negara. Adakah itu yang terbaik? Itu hanya perancangan kita, perancangan manusia. Sedangkan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Allah aturkan, rupanya tak dapat keputusan macam yang kita nak. Kita pun rasa kecewa. Rupanya anak itulah yang akhirnya bila mana di hujung-hujung usia kita, asbabnya dia ialah yang menjadi penjaga kita, peneman kita. Yang lain-lain yang dah berjaya tadi, yang belajar luar negara, jauh-jauh dah pergi dah. Duduk jauh dah daripada kita, dah jarang nak jumpa kita. Rupanya yang kita harapkan tadi dapat keputusan cemerlang, dapat belajar jauh, dapat kerja di tempat yang baik, tapi tidak duduk dengan kita. Rupanya anak ni lah yang akhirnya membantu kita, yang memudahkan urusan kita. Bukan nak kata anak yang lain itu tadi tidak baik, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan dah begitu. Ada hikmah yang mungkin kita nampak, dan ada hikmah yang kita tak nampak. Kalau yang begitu tadi kita nampak ada hikmahnya di akhirnya kan. Ketika mana keputusan peperiksaan kita tak nampak hikmah. Kita nampak, kenapa keputusan teruk ni? Tak dapat pula universiti. Kenapa tak dapat pergi belajar ni? Tak dapat sambung belajar. Kita tak nampak hikmah. Dah hujung tadi. Hujung usia baru kita nampak hikmah. Itu yang nampak. Tapi ada perkara yang sehingga ke akhirnya, hikmah itu tadi tak nampak pada mata kita pun.
Kita tetap nampak perkara tersebut seolah-olah buruk pada pandangan kita. Tak baik pada pandangan kita. Sedangkan hakikatnya ini tadi. Perkara itu adalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, tak ada satu perkara pun yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan adalah perkara yang buruk. Tak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala dah atur, Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan dah sesuatu perkara itu tadi mengikut kepada kadarnya, kepada kemampuan kita. Lain orang lain rezeki dia, lain orang lain kemampuan dia, lain orang tadi lain keperluan dan kehendak dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan dan mengaturkannya tadi. Kita ni tadi hanya menjalani apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tapi tanpa melanggar fitrah manusia. Tanpa melanggar hukum alam ini tadi. Pada dasarnya, pada fitrahnya, nak berjaya tadi belajarlah. Nah, yang gagal tadi, dari segi fitrahnya, boleh tengok, oh kenapa tadi tak dapat sambung belajar? Oh ada, oh kerana keputusan sekian. Kenapa keputusan begini? Oh kerana sekian-sekian. Ada fitrahnya, ada asbab dan musababnya. Semua itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan dan saling berkait antara satu dengan yang lain. Jadi kita tak boleh tengok kalau apa-apa berlaku dalam kehidupan seharian kita ni pada satu sudut pandang sahaja. Kalau tadi soal rezeki tadi, anak kita tadi kan, belajar tadi. Bukan sudut pandang kecemerlangan itu tadi hanya pada keputusan yang baik. Kalau jumlah A tadi, jumlah A yang tinggi. Bukan cemerlang maksudnya di situ, mesti dapat belajar di universiti-universiti tertentu. Kerana apa? Kena lihat tadi sudut pandang yang lebih menyeluruh. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui hikmahnya. Kita kena pandang begitulah. Tak boleh pandang satu sudut je. Kalau sakit aja, kita tak boleh pandang, sakit ni merupakan mudarat pada kita. Kenapa ditimpa dengan sakit? Ini Allah Subhanahu Wa Taala dah tak sayang. Walhal dari sudut pandang yang berbeza, sakit itu tadi merupakan asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tak tahu dah, rupanya ada dah perkara-perkara tertentu yang kita dah mula jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan rahmat kasih sayangnya pada kita dengan membersihkan diri kita tadi. Dengan asbab penyakit itu tadi untuk diangkat kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita hanya nampak bahawa itu mudarat. Bahawa itu hanyalah penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, 3 perkara yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Manakala kewajipan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pula terbahagi kepada 3 perkara. Ini yang seterusnya ni kita akan tengok apa pula tanggungjawab dan juga kewajipan kita ni tadi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ingat lagi yang kita pernah bincangkan awal dulu, bila mana kita nak bincang kitab Syarah Al-Hikam ini, kita katakan kita kena tahu dulu asas tujuan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni. Maka apa tujuannya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu matlamat utama kita. Itu visi kita yang paling besar, yang paling jelas. Iaitu Allah ciptakan kita ni apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka matlamat kita nak jadi abdi tadi. Nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata yang sebenar. Maknanya kita nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar perhambaan itu tadi. Lalu dalam matlamat itu, maka kena sempurnakan. Apa dia? Kewajipan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Yang pertama, ittiba'. Yang pertama kata penulis, ittiba' iaitu mengikut nabinya. Jadi kalau kita ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka ittiba' itu ialah kita kena ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam pun kita dah sama-sama mengingati hari keputeraan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingati dan ibrahnya bukan sekadar kita ingat kelahiran itu. Tujuan dia kan, kita buat majlis dan sebagainya untuk mengingati. Tapi yang paling penting ibrahnya ialah ni tadi, untuk kita ittiba', ikut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Bukan sekadar kita ingat, ini hari ini 12 Rabiul Awal ini, ini Maulidur Rasul. Kemudian kita isi dengan selawat dan sebagainya. Tapi pada perkara yang lain, kehidupan, pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain, kita tidak ingat pada Nabi SAW. Bukan begitu. Bukan begitu hasrat dan juga tujuan untuk kita mengingati Maulidur Rasul SAW ini. Sebaliknya itu sekadar untuk kita ingat, dan yang penting ialah peringatan itu untuk menjadikan kita tadi ittiba', mengikut kepada segala apa yang Nabi SAW sampaikan, ajarkan dan juga perintahkan kepada kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW ni banyak. Daripada kita bangun tidur sampailah kita kembali tidur. Dan bila mana kita ikut kepada sunnah Nabi SAW ini tadi, sunnah itu ialah satu bentuk ibadah yang kita dapat pahala. Bila mana kita buat, bila mana kita ikut dengan niat untuk mengikut sunnah, maka kita dapat pahala. Kadang-kadang kita secara tak sengaja kita buat perkara tersebut, tapi kita lupa nak sandarkan bahawa kita buat perkara itu tadi adalah untuk mengikut sunnah baginda. Kan kita pakai tutup kepala, kita rasa macam tutup kepala lah, nak sembahyang memang kena tutup kepala. Kita rasa begitu, walhal bukanlah menjadi satu kewajipan. Kita tengok orang yang tak tutup kepala masa sembahyang, kita kata ini salah ni. Tidak. Tujuan kita menutup kepala dia ada hikmahnya, ada perintahnya tertentu. Ketika mana kita ditandas, kenapa kita diperintahkan, dianjurkan untuk menutup kepala? Hikmahnya bila mana berada di tandas, tempat yang tidak elok, apatah lagi kita membuang najis, maka najis itu tadi kalau tak bertutup kepala kita akan dipulangkan oleh syaitan tadi kepada kita. Maka itulah kita mengambil sunnah Nabi SAW. Tutup kepala kita, itu tujuan dia. Ketika mana solat ini tadi, mengambil ibrah tadi untuk kita, keadaan yang terbaik, sempurnanya tadi kita jagalah. Kita tutup aurat, kemudian kita pakai wangi-wangian, apa lagi yang sunnah Nabi SAW. Tujuan dia apa? Sebab kita nak mengingati Nabi SAW. Kita nak ittiba' ini tadi. Dalam apa juga perkara. Kita makan, kita pun makan pakai tangan kanan. Kita makan, kita pun mulakan dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan doa. Kita buat. Tapi bila mana tadi kita tak sandarkan, kita tak niatkan itu untuk mengikut pada sunnah, maka kita dapat pahala perbuatan itu. Tapi kita tak dapat pahala sunnah. Maka tengok balik mana yang sunnah, pasangkan niat sunnah, mengikut sunnah. Dapat pahala ibadah, dapat pahala sunnah itu tadi. Jadi yang pertama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajipan kita ialah ikut, patuh kepada apa yang diperintahkan dan juga yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kewajipan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah tawakal kepadanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau kita nak bincang tawakal ini tadi, dia dah boleh jadi satu tajuk yang lain. Kita ni kadang bila nampak, bila kita sebut perkataan tawakal aja, yang kita faham buat apa-apa perkara ni tadi, kita serahkanlah pada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh tadi kita kata diuji dengan musibah sakit tadi. Tak apalah sakit, nak buat macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tawakal aja lah. Tak buat apa-apa. Tawakal aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada sebarang usaha, tanpa ada sebarang ikhtiar. Itu salah. Kita buat rumah, kita ada sebidang tanah. Dekat jauh ceruk dalam kebun. Kita buat rumah. Kemudian dari sudut keselamatan kita kata, alah tak apalah, tak payahlah nak pasang grill ke, tak payahlah nak pasang pagar, tak payahlah nak pasang CCTV, ditawakal aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu maksud dan juga konsep tawakal yang sebenar-benarnya? Tu kena tengok balik. Bukanlah bermaksud tawakal itu tadi kita serahkan begitu je pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Kalaulah tadi rumah kita kat tengah-tengah tadi, kat tengah-tengah kebun kita seorang je, tanpa ada ambil langkah berjaga-jaga keselamatan tadi, adakah itu tawakal? Tidak. Tawakal macam mana? Kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Kalau tadi dari sudut keselamatan, pasang pagarnya, mungkin haiwan berbisa tadi pun dapat terhalang daripada masuk. Kalau daripada orang tadi, kita pasang tadi grill dan sebagainya. Kita kunci pintu kita kalau tidur dan sebagainya. Maka kalau berlaku juga, itu barulah kita kembali serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada usaha dah, dah ada ikhtiar dah. Kemudian baru bertawakal. Bukan bukan lompat terus tawakal lah. Tak ada usaha. Kita nak pergi bertarung. Kita tadi nak pergi di medan peperangan. Tawakal lah kita pergi je. Boleh berperang tanpa ada sebarang persiapan. Salah. Bukan begitu tawakal yang diajarkan. Ketika mana kalau di medan peperangan, bagaimana Nabi SAW atur strategi. Kan kalau perang Khandak tu macam mana? Buat parit macam ni. Kemudian ada siapa yang barisan hadapan dulu. Kemudian ada pula yang barisan kedua. Itu merupakan usaha. Itu merupakan ikhtiar. Selepas daripada itu barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu perkara yang kedua ni yang kita kena ingat ialah tanggungjawab dan juga kewajipan kita kepada Allah ialah tawakal. Tapi tawakal yang telah disertakan dengan usaha dan ikhtiar sesempurna semampu kita. Kalau sakit tadi, dah ada usaha, dah ada ikhtiar tadi. Kalau nak berjaya tadi, dah ada usaha, dah ada ikhtiar. Tak boleh tawakal aja. Anak kita tadi yang belajar tadi, tak apalah nak belajarlah. Tak nak belajar sudahlah, tawakal aja lah. Nak cemerlang juga. Nak gagal juga. Bukan macam tu. Bukan itu konsep tawakal yang sebenar. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar mengikut kepada kemampuan kita. Dan yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kewajipan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu sabar. Sabar atas kebenaran sehingga mati. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, satu perkataan yang mudah untuk kita lafazkan, tapi bila mana kita nak laksanakan dan kita nak hayati ini tadi. Sebab apa? Kewajipannya ialah sabar atas kebenaran sehingga mati. Bukan sekadar sabar sehari dua. Bukan sekadar sabar itu tadi pada perkara tertentu. Ketika mana beribadah, baru kita nak bersabar. Ketika mana diuji, baru kita bersabar. Tidak. Sabar yang ditekankan ialah hingga mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sabar ini dia berlaku dalam semua kehidupan kita. Hatta dalam ibadah sekalipun. Kalau kita beribadah secara berjamaah, contohnya kita salat. Sabar ini tadi dalam ibadah. Kita bukan sekadar sabar dengan diri kita sendiri tadi. Sabarnya kita juga ialah tadi dengan, kalau kita berjemaah tadi kita kata imam. Mungkin ada imam yang bacaannya tadi tak kena dengan cara kita. Kita suka yang mendayu-dayu. Imam yang dapat kat depan pula yang baca dengan cara keras. Kita pula tadi suka panjang, imam tadi baca pendek. Ada kita tadi suka yang ringkas, imam pula baca panjang. Kesabaran dalam ibadah.
Dan begitulah juga dengan kehidupan kita seharian. Dah tentulah kesabaran ini tadi akan diuji dan kesabaran ini tadilah yang akan menentukan balik pada pokok yang asal kita tadi untuk kita menjadi abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari dari tiga yang dikatakan tadi kewajipan kita ittiba', iaitu mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawakal kepadanya, dan juga yang ketiga ialah sabar sepanjang kehidupan kita sampailah kita mati. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang sempat kita kupas dan kita bincangkan bersama pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung kupasan kita perbincangan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sempat bincangkan pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami menadah kedua belah tangan ini memohon kepadamu, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami, jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dapat kami gunakan dalam kehidupan seharian kami ya Allah. Allahumma ya Allah, golongkan kami dari golongan yang diridai olehmu, hindarkan kami dari golongan yang dimurkai olehmu ya Allah. Kurniakan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kami dihimpunkan di hadapanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
صف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب سيد عبدك من صلاة القيامة المأمور الذي وأنت إنك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Luruskan shaf, rapat-rapatkan shaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. فصلي فبشر يا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله، 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 سبحان الله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وسلم